Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat berkunjung ke channel Ustazah Is. Saya dari Akademi YouTuber mengucapkan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang berkunjung ke channel saya. Dah sedia nak belajar? Anda lihat di belakang ini, di skrin ini gambar apa? Ini adalah gambar permainan PUBG. Pandai. Mesti kamu pernah main PUBG kan? Atau main permainan lain yang terdapat di handset kamu? Pernah tak kamu terfikir siapa yang mereka permainan tersebut? Siapa yang menghasilkan permainan tersebut? Orang yang menghasilkan permainan tersebut dipanggil pengatur cara komputer. Jadi, hari ini kita akan belajar RBT tahun 4 Unit 6, Asas Pengatur Caraan. Jom kita tengok. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran pada kali ini ialah pada akhir PDPC, murid akan dapat menerangkan maksud pengatur caraan. Yang kedua, murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya satu kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Setelah kamu belajar, kejayaan kamu yang perlu kamu capai pada hari ini ialah murid berjaya menyatakan maksud pengatur caraan dan kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Ustazah ulang, murid berjaya menyatakan maksud pengatur caraan dan kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Untuk tajuk asas pengatur caraan di tahun 4 ini, kamu perlu tahu 3 kata kunci. Yang pertama, atur cara komputer. Apakah itu atur cara komputer? Atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Ustazah ulang, atur cara komputer ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Kata kunci yang kedua ialah pengatur caraan. Pengatur caraan. Apakah pengatur caraan? Pengatur caraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Pengatur caraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu tindakan. Kata kunci yang ketiga ialah komputer benam. Apakah itu komputer benam? Komputer benam dikenali sebagai microcontroller kerana ia digunakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan sahaja. Kebanyakan perkakasan elektrik mengandungi komputer benam. Contohnya, televisyen, mesin basuh, peti sejuk, kamera kereta dan lain-lain lagi. Jadi, untuk tajuk kali ini, kamu akan belajar peralatan yang mempunyai komputer benam. Dan apabila ada komputer benam itu, peralatan tersebut dapat berfungsi seperti yang kita kehendaki. Okay. Tahukah kamu sesetengah perkakasan harian yang terdapat di dalam rumah kamu mempunyai atur cara komputer? Mari kita lihat kegunaan atur cara dalam perkakasan harian. Yang pertama, kita lihat jam digital. Jam digital seperti yang terdapat di skrin sekarang. Atur cara yang terdapat di dalam jam digital membolehkan kita melihat masa. Sebab apa? Sebab ada nombor yang terpapar di jam digital tersebut. Selain itu,
kita juga boleh aktifkan bunyi loceng yang terdapat di jam digital. Kita boleh set pukul berapa jam itu untuk berbunyi. Selain itu, di jam digital terdapat suhu persekitaran yang kita duduk sekarang ini. Dan ada beberapa lagi fungsi yang menggunakan atur cara komputer di dalam jam digital. Kegunaan atur cara dalam perkakasan harian yang seterusnya ialah televisyen pintar. Bukan semua televisyen ada atur cara komputer tau. Hanya televisyen pintar ataupun smart TV yang ada atur cara komputer. Berbeza penggunaan atur cara komputer yang terdapat di dalam televisyen pintar dan juga di dalam jam digital tadi. Kalau televisyen pintar, atur cara komputernya membolehkan kita menonton program, mengakses aplikasi internet, mendengar radio dan sebagainya. Di televisyen pintar, kita boleh menonton YouTube. Tetapi di TV biasa, kita tidak boleh menonton YouTube. Jadi, atur cara yang terdapat di dalam televisyen pintar itu membuatkan kita boleh menonton YouTube di dalam televisyen pintar sebab kita boleh mengakses internet dan disambungkan ke dalam televisyen pintar. Di rumah siapa ada televisyen pintar? Pernah tengok? Banyak dah sekarang ni dijual di pasaran. Kegunaan atur cara dalam perkakasan harian yang seterusnya ialah alat kawalan jauh. Pernah lihat alat kawalan jauh? Mesti pernah kan? Setiap rumah ada alat kawalan jauh. ISRO, alat kawalan jauh televisyen. Dalam alat kawalan jauh itu adanya atur cara komputer. Apa fungsi atur cara komputer dalam alat kawalan jauh? Dalam alat kawalan jauh, fungsi atur cara komputer ialah untuk mengawal televisyen dari jarak jauh. Kita duduk je, kita hanya tekan butang yang terdapat pada alat kawalan jauh, maka siaran televisyen boleh ditukar, boleh ditutup dan boleh dibuka. Itulah antara kegunaan atur cara yang terdapat di dalam alat kawalan jauh. Kegunaan atur cara dalam perkakasan harian yang lain ialah penyaman udara atau kita biasa sebut aircon atau penghawa dingin. Atur cara yang terdapat di dalam penyaman udara membolehkan kita menetapkan suhu bilik. Bila kita tetapkan suhu bilik pada remote control tersebut, maka atur cara yang terdapat dalam penyaman udara akan melaraskan suhu supaya dia boleh menetapkan suhu bilik. Selain itu, atur cara yang terdapat di dalam penyaman udara boleh melaraskan suhu bilik secara automatik. Penyaman udara boleh mengeluarkan mengeluarkan suhu sejuk apabila suhu menjadi panas. Tetapi bila suhu menjadi sejuk, penyaman udara itu boleh mengesan dan mengurangkan pengeluaran suhu yang sejuk. Seterusnya, mari kita lihat kegunaan atur cara dalam mesin basuh elektronik. Ingat, tak semua mesin basuh ada atur cara komputer. Hanya mesin basuh elektronik atau mesin basuh automatik. Banyak kegunaan atur cara yang terdapat dalam mesin basuh elektronik. Contoh yang pertama, kegunaan yang pertama iaitu dia boleh mengesan berat muatan. Bila kita letak kain, kita tekan butang on, mesin basuh tersebut boleh mengesan berat pakaian yang kita masukkan ke dalam mesin basuh. Selain itu, mesin basuh elektronik boleh menentukan cara basuhan. Dan seterusnya boleh menentukan tempoh bilasan dan masa putaran. Semua kerja ini dilakukan oleh atur cara komputer yang ditetapkan oleh manusia.
Alhamdulillah, tamat sudah pelajaran kita pada kali ini. Semoga kamu faham bahawa atur cara komputer ini tidak hanya terdapat di dalam komputer, tetapi terdapat juga di dalam perkakasan harian yang kita gunakan. Tetapi atur cara komputer yang terdapat di dalam perkakasan harian di rumah kita adalah menggunakan komputer benam. Ingat tu, menggunakan komputer benam. Menggunakan komputer benam. Dan komputer benam tidak ada perbezaan dengan komputer yang kita guna macam laptop. Dia ada beza. Okey. Dan seterusnya, Ustazah harap kamu faham apa yang kita belajar dan ucapan terima kasih Ustazah ucapkan kerana menonton dan belajar sehingga tamat. Jangan lupa subscribe channel Ustazah dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.